Peristiwa Balai Polis Bukit Kepung. Kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepung telah diserang oleh segerombolan 180 orang komunis. Bermula sekitar jam 5 pagi waktu Malaysia Barat, jika sekarang ialah 5.30 pagi, waktu yang telah diselaraskan bersama-sama Semenanjung, Sabah dan Sarawak pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, sekitar 25 orang anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. 2 orang isteri anggota polis turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam kejadian ini, 19 orang anggota polis dan sejumlah 40 tentera komunis telah terkorban. Kejadian Bukit Kepung adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak PDRM dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 sehingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepung di Kepung. Balai polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor, Malaysia. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke balai polis. Ia berakhir dengan tragik dalam pertumpahan darah di mana penyerang membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Pihak polis hendak menjadikan contoh daripada serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Apabila mereka memulakan pengepungan, pihak penyerang percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis dan mengawal balai polis tersebut dalam tempoh yang singkat. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyebelahi mereka. Yang pertama, kelebihan senjata dan jumlah keanggotaan. Yang kedua, keadaan balai polis yang sangat terpencil. Balai Polis Bukit Kepung terletak di seleko Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, balai polis itu diketuai Ketua Polis Balai KPB, Sarjan Redensi, yang pernah berkhidmat di Palestin. Ketika serangan ke atas balai polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Kemungkinannya perkara tersebut diketahui oleh penyerang komunis. Selain itu, terdapat pelatun campuran 15 anggota polis tugas am dan konstabel polis marin pimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut diperkukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 tambahan lagi bagi tugas mengawal dan lain-lain, sehingga menjadikan 22 anggota kesemuanya. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di berek kelamin di sebelah belakang balai. Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis marin di situ. Malah, pengangkutan utama ke Bukit Kepung adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi, terdapat sekitar 180 orang pengganas komunis daripada Kompeni Bebas keempat yang menyerang, dan menurut kandungan buku Memoir Abdullah Sidi, serangan tersebut diketuai oleh Muhammad Indra, seorang komunis Melayu yang memimpin 2 pelatun komunis Melayu. Hal ini juga disahkan oleh Chin Peng semasa wawancara oleh penulis buku Douglas with Chin Peng, New Light on the Malayan Communist Party by C.C. Chin Kalhak. Menurut rancangan asal, Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu hanya sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun, serangan yang turut disertai Komisar Goh Peng Tun itu bertukar menjadi tragedi teruk. Pihak komunis mengepung balai polis dengan separuh di bahagian hadapan. Pakinya mengelilingi balai polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4.15 pagi apabila mata-mata Jafar bin Hasan mencabar dan menembak mati seorang pengganas komunis yang sedang memotong kawat berduri balai tersebut. Pihak komunis kemudian menyerang dari segenap sudut, terutamanya daripada bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat anggota-anggota polis tersebut, terutamanya daripada 2 kedudukan brand gun yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sungguh pun dengan kekuatan anggota yang sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah, walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah. Satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan dan 2 orang isteri polis yang bertahan
turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar pukul 5 pagi, pasukan polis bantuan beserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjatakan rifle dan shotgun digerakkan dari Kampung Jawa di bawah pimpinan penghulu Ali bin Mustafa dan mereka bergerak untuk memberi bantuan. Mereka diserang hendap oleh komunis yang ditugaskan untuk menghalang bantuan sebarang bantuan daripada luar dan beberapa orang kampung serta pihak komunis juga turut berkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Sekitar masa ini, kedua-dua kedudukan brand gun turut dimusnahkan komunis. Sekitar pukul 7 pagi, pihak komunis menawan seorang isteri polis Marin, Mariam Ibrahim, isteri kepada mata-mata Muhammad Jafar. Dikabarkan Ketua Kumpulan Komunis, Mat Indra memaksa Mariam merayu agar pihak polis menyerah tetapi tidak diandahkan oleh Jamil sendiri. Pada masa ini, Fatimah Yabah dan anaknya Hasan turut ditawan dan dipaksa menyuruh pihak polis menyerah. Mereka yang bertahan enggan berbuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Mariam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, mata-mata Abu Bakar Daud yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam teknik terakhir pertempuran hebat itu, komunis membakar berek kelamin dan balai polis. 2 wanita dan anak-anak mereka terbakar hangus dalam berek kelamin. Pada ketika itu hanya 3 orang anggota polis dan seorang pengawal kampung yang masih hidup. Mereka meluruh keluar dari balai yang terbakar dan merempuh kedudukan komunis, membunuh sekurang-kurangnya 3 dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Pihak komunis terus menembak mereka yang cuba lari daripada balai polis yang sedang terbakar itu. Ketika ini, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Lengga untuk memberitahu pihak berkuasa mengenai serangan ini. Hanya selepas 5 jam bertempur, baru pihak komunis berjaya menawan balai polis dan membakar balai polis tersebut. Mereka kemudian berundur ke dalam hutan, meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian. Pihak komunis turut melontar mereka yang tercedera dan mayat mereka yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuk Hasan bin Abu Bakar, anak kepada mata-mata Abu Bakar yang dicampak hidup-hidup ke dalam api. 14 anggota polis termasuk Sarjan Jamil, 4 pengawal kampung, 3 polis bantuan, isteri Abu Bakar Daud, suaminya adalah seorang polis yang terselamat dan 3 anak mereka terbunuh dalam kejadian tersebut. Jumlah kematian adalah 25 orang. Mereka yang terselamat dalam pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Bantuan daripada perkampungan berdekatan. Semasa serangan tersebut, bantuan dihantar dari kampung Tui semasa pertempuran bergema ke beberapa kampung berdekatan. Sekumpulan penduduk yang diketuai oleh penghulu Mukim Ali Mustafa dari kampung Tui diiringi oleh 13 anggota APSG, iaitu Polis Bantuan Auxiliary Police, pengawal kampung Home Guard. Mereka diserang hendap oleh komunis dalam perjalanan sekitar setengah kilometer daripada Balai Polis Bukit Kepong. Keupayaan senjata mereka amat terhad kerana berbanding pengganas komunis yang menggunakan senjata automatik dan separa automatik berbanding rifle, shotgun dan revolver yang dibekalkan kepada penduduk kampung. Beberapa pengawal kampung tercedera dan terbunuh. Walaupun tersekat, kehadiran mereka mengurangkan tekanan kepada pasukan bertahan di Bukit Kepong dan memaksa pengunduran umum komunis. Disebabkan keadaan tidak seimbang, penghulu Ali Mustafa mengarah anggotanya berundur, sementara yang lain diarahkan mempertahankan kawasan sekeliling bandar Bukit Kepong. Pihak komunis akhirnya berundur selepas membakar pejabat kampung dan merompak beberapa kedai. Pada masa yang sama, sekumpulan pengawal kampung lain dari kampung Durian Condong menggunakan sampan berkayu ke arah Bukit Kepong bagi memberi bantuan. Dalam perjalanan, mereka turut diserang hendap oleh komunis. Hanya separuh daripada 7 penduduk dalam kumpulan tersebut terselamat untuk terus ke Lengga. Mereka sampai ke sana pada jam 10 pagi dan ketika itu berita mengenai serangan ke atas Balai Polis Bukit Kepong disampaikan. Apabila pengawal kampung masuki pekan Bukit Kepong, mereka dapat melihat kemusnahan akibat serangan kejam tersebut. Penghulu Ali Mustafa mengambil alih pentadbiran pos luar tersebut sehingga diganti oleh pasukan polis dari Muar dan Lengga. Pertempuran Bukit Kepong dianggap sebagai kekalahan tragik yang bagaimanapun mengukuhkan lagi semangat kerajaan dan penduduk untuk memerangi pengganas komunis. Sepasukan kecil pejuang menentang pasukan yang jauh lebih besar, meningkatkan semangat dan moral dalam perjuangan menentang komunis. Terdapat pendapat yang menyamai peristiwa Bukit Kepong dalam Alamo, di mana anggota polis Bukit Kepong sama seperti penduduk Texas berhadapan dengan cabaran